Dah ready untuk snorkeling. Ya, Ya, apa ni? Siapa? aku jangan ambil air orang. Tak balik. Alright, jadi sekarang ni aku dah tanya dengan pengurusan, tanya kenapa tak dapat equipment kan. Then dia kata aktiviti untuk hari ni just for island hopping dengan mandi pantai je. So aku macam tak tahulah kenapa nak kena pakai life jacket ke apa kan. Kalau snorkeling tak ada, macam no point lah kan. So korang kena cari provider yang betul-betul lah. Okay. Ini salah satu kawasan pantai untuk mandi juga lah. Biasanya kawasan pantai ni untuk pelancong luar macam orang Taiwan, Korea dia akan datang sini untuk buat meeting kat atas tu. Tapi sekarang ni kan kita quarantine lagi kan. Tak, dia orang tak boleh masuk lah quarantine. Badak penuh dia orang lah. Badak penuh dia orang lah. Kalau tak penuh dia orang lah. Dia orang ni package daripada hotel. Dia datang makan je. Mana ikan bawang lah, batu yang besar sebelah kiri kita tu. Pokok tu macam air dia keluar, kat mulut dia masih ada ular putih kecil tu. Kawasan pulau ni pula kita panggil Pulau Pangkor. Pulau Pangkor. Ya, Pulau Pangkor. Okey, so ini kawasan snorkeling kan. Tapi sekarang ni kita tak pernah tahu snorkeling lah sebab apa orang buat ni buat lah. So sekarang ni aktiviti snorkeling memang tak ada untuk hari ni. Memandangkan tadi masa kita orang atas boat pun ombak terlalu kuat. Memang bahaya gila lah, serius lah. Tengok masa pusing pulau ni dekat area apa, batu yang kepala buaya dengan penyu tu pun memang ombak kuat gila lah. So memang management untuk SF water sport tak sarankan untuk kita buat apa-apa aktiviti snorkeling lah. Memang tak ada. So mandi macam ni lah, mandi di pantai. Tapi pantai Pulau Giam ni yang tak bestnya dekat dasar ni banyak gila baik batu. Nasib baik lah dia tu aku ada kasut ni. Tengok. Jadi tak luka.
sekarang ni kita dekat kota Belanda. Nak cerita pasal sejarah pun aku lupa nak baca tadi kat depan tu. Tapi dekat pintu masuk tu memang ada diterangkan sedikit tentang kota pada tahun bila tu dia dibina apa semua, dan apa penggunaan kota ni semasa zaman penjajahan Belanda ni. Okay, aku jap. Tengok sini. Tengok. Kerajaan Malaysia bagi apa? Kota Belanda didaftarkan sebagai warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645. Yang sign siapa? Persoalan kat sini sekarang adalah kenapa? Ni. Ini bangunan penjajah, bro. Kita kat mana? Ini tanah Melayu tau. Tapi kenapa bangunan yang macam ni diiktiraf? Yes. Kalau kau perasan, banyak aja istana-istana Melayu lama, sultan-sultan dulu yang tak terjaga langsung. Itu kenapa tak diwartakan sebagai warisan? So, apa ni? Come on lah, kan? Come on lah, kita tak perlu nak mengenangkan kembali apa yang penjajah dah buat dekat tanah kita ni. Okay? It's not a game, it's a rich thing. Alright guys, sekarang ni dinner time. Kita ada dekat selera telur dalam. Tu pihak chalet bawa kita ke sini untuk makan malam. So boleh tengok shell out sebelum balik. Jadi sedikit yang aku boleh beritahu kat korang, kalau siapa-siapa yang nak cari shell out dekat Pangkor ni, korang boleh pergi kat sini, area telur dalam. Nama tempat dia selera telur dalam. So harga untuk 2 orang RM30 sahaja. Korang makanlah buat. Boleh lah, banyak juga kalau untuk 2 orang.